Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Aslin dan Muhammad Nasir dalam Bicara PRU 13. Satu lagi topik menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu pembunuhan karakter dalam politik di negara. Wajar ataupun tidak. Jadi seperti yang kita maklum, isu pembunuhan karakter bukanlah perkara yang baru, malah pernah menjadi sejarah politik negara. Cuma tidak ketara seperti pada masa kini. Malah isu pembunuhan karakter pemimpin politik menjadi fokus utama masa kini dan boleh memberi kesan yang negatif kepada generasi akan datang. Telah banyak kita dengar dan tonton mengenai perlakuan tidak bermaruah yang didakwa dilakukan oleh para pemimpin parti politik negara ini, dan ia melibatkan pemimpin Barisan Nasional dan juga parti pembangkang. Jadi bersama saya hari ini dua tetamu jemputan, iaitu di sebelah kanan saya Saudara Hizairi Hizan, seorang pemerhati politik, selamat datang. Dan seorang sebelah kiri saya, Dr. Salawati Mat Pasir, seorang pensyarah Fakulti Undang-Undang dan pemerhati politik. Selamat datang, itu ucapkan. Jika fenomena ini tidak dibendung, pastinya golongan muda akan menjadi muak dengan politik di negara ini, dan lebih daripada itu ia akan memberi kesan negatif kepada generasi akan datang. Jadi Dr. Salawati, adakah ia wajar sebenarnya pembunuhan karakter berlaku di dalam politik di negara ini? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya pembunuhan karakter ni ada pro and cons. Kita melihat kepada setengah pihak mengatakan perlu untuk mendedahkan perkara-perkara yang tidak baik yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi rakyat mungkin tidak tahu bahawa mereka mungkin berselindung di sebalik tata cara yang baik, yang mulia kononnya. Jadi kita perlu tunjuk bahawa mereka ni tidaklah seperti yang digambarkan. Tetapi bagi setengah pihak pula, perkara ini membabitkan agama. Seperti agama Islam mesti ada 4 saksi dan sebagainya. Jadi pada saya di situlah terletaknya konflik apabila berlakunya perkara berkenaan pembunuhan karakter ni. Okey, jadi bagi saudara Zairi Hizan, adakah wajar perkara ini berlaku dalam negara kita? Okey, terima kasih Encik Azlin. Okey, saya melihat karakter assassin ni, pembunuhan karakter ni, kita dalam politik, bila kita sebut politik adalah demokrasi. Bila kita sebut demokrasi ini parti politik meraih pengundi. So bila kita dari situ, kita melihat dia ada kelebihan, macam doktor cakap, ada kelebihan dan ada keburukan dia. Sebagai dalam negara kita, bila kita tengok isu ini dimainkan, so pengundi yang akan menilai sendiri sama ada untuk tertarik ataupun tidak dengan isu ini. Dan saya melihat karakter assassin ni, kalau kita lihat dia makin rancak semenjak tahun 98, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dilibatkan dengan kes liwat dia tu, dan terbawa-bawa sampai ke hari ini karakter assassin ni. Dulu kalau kita lihat di skop politik di Malaysia, kurang menyentuh pada karakter assassin ni. Dan sejak tahun 98 tu, tak kira mana-mana parti pun, masing-masing akan mencari salah individu, bukan mencari salah parti, salah individu. So bagi saya karakter assassin ni patut dikurangkan sebenarnya. Jadi adakah ia memperlihatkan ketidakmatangan politik di negara kita ini jika pembunuhan karakter itu berlaku? Sebenarnya ya. Sebab pada saya kalau pola pemikiran rakyat kita menerima seseorang pemimpin itu, seperti yang saudara tadi katakan, bahawa bila sebut demokrasi, ia lebih kepada sifat saya boleh pilih siapa yang saya suka. Tetapi yang menjadi isunya ialah apabila dia berlaku dalam senario politik Malaysia, yang mana pemikiran rakyat kita tidak seperti di negara maju. Jadi perkara ini akan menyebabkan banyak terjadi provokasi, banyaknya terjadi tuduhan, banyaknya terjadi isu-isu yang mungkin tidak patut dinyatakan disebab kerana adanya pembunuhan karakter ini terus dilibatkan sekali. Jadi kalau macam tu, dalam PRU ini kita akan memperlihatkan keadaan itu tidak sihat, persaingan yang tidak sihat bila berlakunya pertembungan
pembunuhan karakter dalam politik. Bila dilihat, pembunuhan karakter adalah cara terdesak untuk menjatuhkan seorang pemimpin. Apa-apa sahaja maklumat yang dihamburkan itu tolak ke tepi. Yang pasti dapat menjatuhkan pemimpin itu terlebih dahulu. Jadi setiap manusia yang pastinya kita ada baik dan juga buruknya. Bagaimanapun, untuk menjadi pemimpin seharusnya dia mempunyai rekod yang bersih. Jadi saudara Hizairi, bagaimana kita nak dapat pastikan pemimpin itu atau bakal pemimpin mempunyai rekod yang bersih? Okey, saya tidak nafikan dalam kita sebagai pengundi, kita mesti nak pemimpin yang berwibawa, bersih dan tidak ada masalah-masalah moral. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, mencari kesalahan orang tu, dan antara mencari kesalahan orang dan berkempen mencari kesalahan orang ataupun kempen untuk agenda parti untuk membawa pembangunan negara, dilihat dah makin makin ketara orang cakap kan. So bagi saya, memilih individu itu atau pemilik parti itu harus dinilai oleh pengundi sendiri. Bagi saya, kalau kita nak macam kita nak aim individu itu kan, kita kena lihat balik parti je. Kita lihat balik parti. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. So kita nak menjatuhkan orang, tapi satu parti yang mendapat efek dia. So perkara ni kalau kita lihat akan memberi kesan-kesan lain terhadap pembangunan politik negara kita dari segi modal insan. Itu kita semua kena lihat benda tu. Kita kena ambil titik berat kan. Sekarang kalau kita tengok macam politik kita asyik mainkan isu dengan isu keset apa semua kan, dipaparkan di TV apa semua. Ini soal maruah. Dalam maruah. Dalam Islam sendiri pun ada sebut kita harus menutup aib orang. Tambah lagi sesama Islam kan, walaupun orang itu ada masalah yang kepribadian itu kita tolong tutup aib orang. Itu maksud saya di sini. Tapi kalau kita lihat daripada sudut Islam, kita jangan mengaibkan maruah orang. Benda-benda macam tu tidak patut untuk kita tunjukkanlah untuk kita bercakap tentang perkara itu. Tapi untuk dalam kita melihat pula daripada aspek pemilihan pemimpin, adakah kita inginkan pemimpin seperti itu? Jadi apa pendapat Dr. Sawati? Jelas pada saya, pemimpin tidak bermoral mesti ditolak. Maksud moral di Malaysia tidak sama mesti maksud moral di Barat. Di Barat, mereka jikalau dikatakan moral itu apabila menyalahi tata susila pemikiran Barat, tetapi mereka sangat bertanggungjawab. Apabila skandal mereka terbuka, mereka akan maknanya meletak jawatan. Tetapi sebaliknya berlaku di Malaysia, kita akan menggunakan seperti yang saudara tadi katakan, bahawa kita akan menggunakan kuasa parti untuk backup kesalahan itu. Jadi inilah yang akhirnya akan membawa kepada kerugian kerana politik tidak dilihat dengan matang. Sudah semestinya saya mengatakan bahawa tidak perlu ditunjuk-tunjuk di mana-mana juga media, sama ada media cetak ataupun media elektronik, tentang video-video seks sesiapa. Harus difahami juga, pembuatan video seks ini boleh berlaku bukan semata-mata oleh musuh politik. Mungkin juga orang dalam parti tersebut. Sebab persaingan politik ini tidak mengenal kawan dan lawan. Tetapi biasanya orang akan kaitkan kalau parti A yang pemimpinnya dilihat ada video seks, maka parti B lah yang membuatnya. Sedangkan kalau diperhalusi juga, kemungkinan juga ada orang dalam parti A sendiri yang tidak mahukan pemimpin sebegitu. Jadi pada saya akhirnya membuatkan suasana politik menjadi serba bercelaru seperti sekarang ini. Jadi adakah benda itu wajar untuk kita tolak ataupun tidak sebenarnya, saudara? Wajar ataupun tidak bukan untuk saya bagi keputusan dia. Itu terletak pada tangan rakyat dan tangan pengundi. Kalau orang bagi, sama ada dia orang nak ambil ataupun tidak. Tapi saya lebih suka mengambil contoh lah di negara di US di US dalam berpolitik, di mana untuk jawatan presiden ataupun sebagainya, kita lihat mereka duduk di atas pentas yang sama dan mengeluarkan agenda yang akan dibawa oleh diorang untuk selepas diorang jadi pemimpin. Diorang tidak mengata orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang itu macam tu. Dia akan bercakap, saya akan bawa macam ni. Kalau pilih saya akan bawa macam ni. Itulah politik yang lebih matang bagi saya. Politik lebih matang, dan rakyat di sana pun tidak akan melayan dengan isu-isu macam ni. Diorang lebih gemar apa pemimpin nak bawa untuk kita. Begitu juga saya lihat di Malaysia, di mana pengundi baru, dan saya pernah duduk sekali dengan kawan-kawan saya yang
mahir dalam bidang politik ni, mereka berkata pengundi baru ini lebih tak dinafikan lebih terdedah dengan internet apa semua kan, dan dia orang mencari apa yang akan dibawa parti ini selepas memerintah, bukan apa yang dibawa isu yang dalam kempen ni. Dia orang akan lihat apa dibawa, dan dia orang mencari isu yang dekat dengan dia orang, contoh kos hidup rendah, taraf kos hidup kurang, lepas tu harga itu inilah yang dekat dengan dia orang, bukan dengan isu si parti A punya ahli ni macam ni panggil dia, si parti LB itu bukan politik yang saya nampak orang muda sekarang berminat. Jadi bila kita lihat seperti yang saudara Hizairi cakap tadi lah, nak menurunkan kos hari hidup menjadi lebih rendah segala-galanya, dan bila kita lihat dia menggunakan medium seperti internet dan internet macam tu semua, dia lebih dipengaruhi oleh golongan muda. Jadi adakah dia mampu untuk mempengaruhi undi rakyat dalam pilihan raya kali ini? Betul, dia akan mempengaruhi. Kerana macam saya katakan, pengundi muda mereka kurang membaca. Mereka tidak memahami sejarah dengan mendalam. Mereka akan ambil apa yang mereka nampak. Dan saya bagi contoh je senang mudah saja, saya memberi contoh pelajar di tempat saya. Lebih mudah menerima apa jua agenda daripada mana-mana parti yang giat melakukan provokasi, berbanding mereka yang berdiam diri, membuat pembacaan dan akhirnya mendapati bahawa tidaklah seperti yang digambarkan pun. Dan orang muda sebenarnya macam saya katakan, apabila ada satu parti yang mengatakan bahawa pendidikan akan dihapuskan, mereka tidak faham penghapusan pendidikan. Jadi pada mereka, saya akan sokong parti ini sebab mereka sedekat, mereka tak nak bayar duit PTPTN. Sedangkan salah mereka juga, mereka tidak belajar bersungguh-sungguh. Sedangkan pada zaman kami dulu pun sudah ada pinjaman boleh ubah oleh pihak MARA. Siapa yang cemerlang tidak perlu membayar. Saya tidak perlu membayar, dan saya gembira kerana susah senang saya itu berbaloi akhirnya. Tetapi generasi sekarang tidak ada agenda itu, dan itulah yang menyebabkan bahawa keadaan politik kita sangat tidak matang dan mempengaruhi undi-undi orang muda untuk memikirkan yang mana dirasakan kalau orang ini memerintah, semua manifesto atau apa jua yang dicanangkan tu akan menjadi kenyataan. Jadi bila kita lihat daripada kenyataan Dr. Salawati sendiri, dia agak berpihak pada kerajaan. Jadi adakah dia akan mempengaruhi juga pembangunan politik dalam 5 tahun akan datang? Dia tetap akan mempengaruhi, sebab saya rasa kita kena lihat selepas PRU 13 ini, siapakah yang akan menguasai Putrajaya? Itu persoalan yang paling penting. Siapa juga yang akan berada di Putrajaya, mereka akan membawa agenda politik mereka. Jadi di sinilah bermulanya lagi sekali satu pertempuran sengit untuk 5 tahun akan datang. Kerana pada masa yang akan datang ini, bukan saja internet, bukan saja Facebook, bukan sahaja Instagram dan sebagainya menjadi saksi, malah saya rasa akan lebih teruk lagi. Kerana sekarang keterbukaan itu mungkin akan dapat dilihat dari segi percakapan biasa. Yang hari ini saya rasa kepada mereka yang berfahaman luas dan mengatakan bahawa saya rasa saya tak ada apa yang nak diharankan, vote saya memang pergi kepada siapa yang saya suka. Tetapi dan ada juga yang dengan terang-terangan mengatakan saya memang menyokong parti itu. Tetapi masih lagi kita terkawal kerana pada waktu bekerja kita masih profesional. Tetapi mungkin pada selepas pilihan raya yang ke-13 ini sudah tiada apa yang nak dirahsiakan lagi. So kita akan nampak satu perpecahan yang sangat jelas sebenarnya selepas ini. Itu yang sebenarnya saya sangat saya khawatirkan. Okay, bagi saudara Hizairi Hizan, adakah ia akan mampu mempengaruhi di golongan muda khususnya? Maksudnya dari segi kereta assassin. Ya. Bagi saya, macam saya cakap tadi lah, golongan muda dia nak satu isu yang dekat dengan dia orang. Isu memanglah dia orang, kita siapa tak nak yang pemimpin yang berkaliber, yang ada nilai moral yang tinggi. Tapi bagi dia orang, saya tengok muda-muda melihat kepada parti banyak. Dia orang more to parti. So dia orang akan milih parti yang membawa isu agenda yang dekat dengan dia orang. Maksud saya tidak memilih mana-mana parti, tapi saya melihat itu yang realitinya sekarang ini. Muda-muda lebih cenderung ke pihak yang lebih mana yang dekat dengan dia orang. So, contoh macam doktor cakap menghapuskan PTPTN, menurunkan harga minyak kan, itu yang dia orang nak sebenarnya. Tapi di sebalik kesannya selepas itu mereka tidak melihat itu. Tapi daripada kenyataan saudara Hizairi tadi, golongan muda lebih dekat dengan cara-cara yang sebegitu. Jadi adakah mereka secara terang dia lebih dekat dengan parti pembangkang?
Dalam soal sini saya tak cakap pasal pertimbangkan mana parti yang boleh membawa agenda untuk yang dekat dengan rakyat, parti itu dipilih oleh mereka. So bagi saya memang kita ke topik karakter eksesif ni, maknanya dia orang tidak melihat pada isu sebegini dah sekarang ni. Dia melihat isu yang lebih untuk masa depan dia orang. Walaupun benda tu dijanjikan yang tidak nampak kesahihannya lagi, tapi itu yang dia orang nak sebenarnya. Tapi kalau kita tengokkan secara jelas daripada kita tengok daripada pihak kerajaan, mereka tidak inginkan kezaliman, tidak inginkan rasuah, korupsi dan sebagainya, kroni-kroni itu daripada pihak kerajaan. Manakala daripada pihak pembangkang kita nampak ada pelbagai video seks yang melibatkan pimpinan parti mereka. Jadi apa langkah dan apa sebenarnya usaha untuk mencari jalan penyelesaian dalam masalah sebegini? Dia sebenarnya mudah saja, kematangan. Dia menuntut kematangan berpolitik dari kedua-dua belah pihak dan juga kematangan pengikut die-hard fan kedua-dua belah pihak. Sebab dia jadi ni bukan kerana pemimpin pun, sebenarnya kerana pengikut yang berbunuh saban hari ataupun mencederakan satu sama lain ni pengikut. Pemimpin tidak pergi ke pemimpin yang lain dan berasak seperti di Korea ataupun di Taiwan dalam parlimennya. Kita tidak pernah berlaku begitu, paling-paling pun mereka menjerit. Tetapi pada saya disebabkan wujudnya pembunuhan karakter inilah yang menyebabkan ramai orang akan kata kalau parti A macam you kata tak, macam saudara kata tadi tidak mau korupsi dan sebagainya. Kebanyakan yang saya dengar mengatakan sama saja. Cumanya kita kena melihat dalam darjah yang bagaimana, siapakah yang paling banyak sekali melakukan korupsi. Itu saja sebenarnya. Kalau kita kata yang A ni bersih, yang B tak bersih, saya tak percaya. Malah semua orang pun tak percaya. Mereka sampai ada kenyataan yang pernah saya dengar daripada orang sekeliling katakan siapa-siapa pun yang mengambil Putrajaya, kita tetap juga kena hidup macam ni, kita kena juga bayar walau apa pun yang dijanjikan. Dan mereka kata semua akan menyayangi kroni masing-masing. Cuma kita kena cari, it's like between two evils. Tanduk siapa yang paling rendah sikit, yang itulah yang kita akan pilih. Itu pada pengundi-pengundi matang lah, seperti kami kan. Tapi kalau untuk orang muda, dia nak yang macam saudara Azari kata, dia nak dengar yang sedap di telinga. Ni kami tak nak, kami cuma tak nak PTN, kami lepas ni nak minyak harga rendah, kalau boleh free pun tak apa, semua benda-benda macam tu. Jadi sebab saya faham karakter orang muda. Jadi kalau inilah yang dilihat dan dimomok-momokkan dengan pembunuhan karakter ni, maka itulah yang kita lihat sekarang hari ini. Kedua-dua belah pihak tidak saling mempercayai, tidak ada kematangan berpolitik yang seperti, maaf ya, pentas politik hari ini tidak langsung berbicara tentang okey, ini adalah manifesto saya, ini aku janji saya, ini cara saya nak bawa kemajuan. Tidak ada. Masing-masing bercakap tentang buruknya individu tertentu di dalam parti tersebut. Jadi, sorry Zaizan. Saya setuju dengan doktor cakap. Sekarang ini yang pentingnya adalah politik yang matang. Negara kita semakin maju, semakin ke depan, dan politik kita pun semakin ke depan, dan kita perlu meletakkan satu agenda yang baru dalam politik dengan membawa isu-isu yang matang sebab rakyat kita semakin bijak. Itu yang penting sebenarnya. Kalau kita lihat negara yang makin maju, semua membuat agenda-agenda yang begitu membina, bukan agenda yang menentukan akhlak, melibatkan sosial. Macam contoh sekarang bukan cakap assessing. Assessing ni kalau saya tengok dia melibatkan isu menentukan sosial. Bila menjadikan satu contoh yang tidak baik pada kanak-kanak dan masyarakat yang bawah umur ni, sebab ditunjuk di TV, ditunjuk di Sol Abang kan. Saya tidak gemar perkara begitu jadi dari segi dan melibatkan perkara yang tidak elok kepada pembangunan modal insan. So kita perlu membawa perkara yang lebih matang untuk membangunkan rakyat, untuk memajukan rakyat kita. Jadi kalau kita tengok secara jelas, pembunuhan karakter ini langsung tidak membawa kepada pembangunan modal insan. Jadi apa komen Dr. Salawati? Ya, sebab kita menghabiskan masa bercerita tentang betul atau tidak video itu. Ya. Kalau pun sekalipun dibuat oleh pemimpin itu, tapi kena fanatiknya kita kepada dia, ini satu fitnah, kita katakan. Dan kemudian kalau betul pun dia buat, memang orang-orang di sekeliling yang sangat sayang kepada dia tak akan terima. Tak akan menuduh orang A yang buat. Kemudian kalau B pula yang kena, A akan kata padan muka, sebab dulu kau buat untuk kami, sekarang kau terima bala dia. Jadi dia tidak akan berakhir di situ. Dia akan terus dan seperti saya katakan, saya tidak suka apabila saya lihat ada ceramah-ceramah pihak tertentu yang menayangkan kembali
video tersebut. Saya rasa dengan dikala ramai dengan tayangan yang macam di padang luas, sampai kalau orang rumah pangsa pun boleh tengok tanpa pergi ke padang tersebut. Saya rasa ini sangat tidak sesuai. Kita tidak bercakap langsung tentang bagaimana kita nak membina anak-anak bangsa kita bercakap dalam politik yang segar, yang berani dan berfakta. Tetapi kita kata bahawa lihat, ini seluar dalam dia. Lihat, ini baju dalam dia. Ini sampai saya rasa kadang-kadang saya dah tak larang. Saya memang tak ambil tahu. Sebab pada saya, sesiapa pun boleh buat video, sesiapa pun boleh menjadi orang jahat dalam video. Maka yang muda akan tetap mengatakan bahawa orang yang tidak menyukai dia lah yang buat sebenarnya. Jadi bila kita tengok video yang terbaru, perkembangan yang terbaru dalam mengenai pembunuhan karakter ni adalah video yang kaitkan mirip, orang kata mirip Datuk Mustafa Ali dan bersama seorang wanita. Jadi bila orang kata ini adalah fitnah yang datang daripada UMNO, jadi ini kalilah jadi mereka laungkan dengan slogan-slogan daripada pihak pembangkang. Jadi bila kita lihat cara atau kaedah pembunuhan karakter boleh menimbulkan pelbagai tanggapan buruk sampai tercipta bermacam-macam manipulasi, seterusnya menyebabkan kekeliruan atau mewujudkan ruang persoalan berhubung sesuatu isu. Jadi bila kita tadi sudah bincangkan antara baik dan juga buruknya, apa kesimpulan yang secara keseluruhan dapat saudari Zairi simpulkan? Saya untuk kesimpulan dia, kita perlu hidup dalam politik yang lebih segar, yang lebih matang, dengan macam saya cakap dia, membuat isu-isu yang membina rakyat, kan? Bukan dengan isu yang membawa macam melibatkan video-video seperti ini. Kalau kita lihat, nak bincangkan video itu sini, di pihak sana kata bukan, di pihak sini nak menegakkan menahan bahasa. Maksud saya bukan nak menegakkan jugalah, kata ini dia, ini bukan aku, ini bukan dia. Itu memang sampai bila-bila pun tak habis, kan? Sampai sekarang pun masih benda yang lepas-lepas, yang di mana karakter assassin ni yang pernah dikeluarkan, dibangkitkan dulu pun, sampai sekarang kalau kita lihat mana dia ada yang settle lagi. Sampai sekarang benda ni takkan habis. Benda ni, isu-isu ni takkan habis. So bagi saya membuang masa saja. Membuang masa untuk kita mencari salah orang, untuk mencari salah si A ni, nak cari salah si A, cari salah si B. So baik tak payah kita membuat perkara macam tu. Baik-baik kita fokus pada apa yang rakyat nak, apa yang rakyat mahu, masa depan rakyat, macam mana kita nak bina dari segi moral rakyat. Jadi bila kita lihat memang takkan ada jalan penyelesaian atau bagaimana secara Saya setuju, memang tidak akan ada jalan penyelesaian, akan saling tuduh-menuduh hingga ke hari kiamat. Kerana pada saya, sudahlah kita bercakap tentang perkara tersebut. Saya rasa rakyat boleh menilai kepimpinan seseorang. Rakyat boleh tahu dia bagaimana. Jadi pada saya memang sukalah kalau semua parti politik di Malaysia hentikan perkara-perkara yang nak mengaibkan sesiapa juga. Saya tidak menyebelahi mana-mana pihak dalam hal ini. Kerana pada saya, kalau sekalipun kita terdesak, kita patut belajar bahawa rakyat sebenarnya sudah matang dan tahu siapa yang mereka nak pilih, berdasarkan kepada apa yang kita dah buat kepada pembangkang yang sudah pun mentadbir 4 negeri, dan juga kerajaan sementara ini yang sudah pun berada hampir 55 tahun di persada di arus perdana memberikan khidmat kepada rakyat. Jadi saya rasa sebenarnya rakyat sudah tahu siapa yang mereka nak pilih. Jadi perkara-perkara pembunuhan karakter ini sebenarnya hanya menambahkan busuk politik Malaysia sahaja, tidak membina apa-apa. Sebelum mengakhiri bual bicara ini, kita saksikan apa kata penganalisis politik Dr. Samsul Adabi mengenai pembunuhan karakter dalam politik bersama MySuara TV. Sebab itulah sebenarnya dalam politik negara kita, perkara pembunuhan karakter ini memang menjadi identiti dalam negara. Seolah-olah menjadi budaya politik kita semenjak dahulu. Ini ada kebaikan dan keburukannya lah. Kebaikannya adalah kita akan dapat melihat calon-calon yang hendak dikemukakan, yang disebut sebagai winnable candidate itu akan diteliti betul-betul dari segi kegiatan sosial mereka, dari segi Suruhanjaya pencegahan rasuah, sama ada mereka terlibat dengan aktiviti-aktiviti rasuah semasa perkhidmatan mereka yang lampau, dari segi peristiharan harta mereka sebelum menjadi seorang YB. Maka situasi seperti ini akan memberi kelebihan kepada pemilihan calon. Jadi pemilihan calon itu akan dipastikan bersih
terlebih dahulu sebelum mereka menjadi calon. Okey, dalam hal sebegini akan timbul persoalan siapakah yang akan dipercayai dalam dunia politik yang penuh warna-warni dan juga kekotoran lah. Segalanya berlaku akibat perlakuan dan tindak balas manusia itu sendiri. Ada yang mengutamakan kepentingan rakyat, ada pula yang mementingkan jawatan serta kuasa. Maka disebabkan kepentingan tertentu, rakan boleh menjadi musuh dan lawan boleh menjadi rakan. Ini tidak mustahil dan itulah dia pembunuhan karakter dalam politik di negara kita. Jadi sekian saja bersama saya Nur Aslin dan Muhammad Nasir. Assalamualaikum dan jumpa lagi.